Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ali. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains tahun 6. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran, kita lihat dulu kata-kata hikmah ini. Hanya satu perbezaan di antara orang yang berjaya dan gagal, iaitu orang yang berjaya tidak akan berputus asa. Baik, kita tahu bahawa kita sekarang ni susah untuk belajar secara bersemuka. Kita tak dapat belajar di dalam kelas. Tapi kita tak boleh jadikan itu alasan untuk kita tidak mengambil berat langsung tentang pelajaran kita. Okey, kita teruskan. Tajuk kita pada hari ini ialah peraturan bilik sains. Okey, sebelum itu kita mesti tahu apa itu bilik sains. Baik, bilik sains adalah bilik khas yang kita gunakan untuk menjalankan aktiviti sains, contohnya untuk melakukan eksperimen. Okey. Untuk pelajaran kali ini, kamu sekurang-kurangnya dapat menyatakan satu ataupun sebaik-baiknya lebihlah peraturan yang mesti dipatuhi semasa berada di bilik sains. Yang kedua, kamu juga mesti dapat menyatakan sebab mengapa perlu kamu mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Dari tadi kita sebut bilik sains, bilik sains, bilik sains. Apa sebenarnya yang ada dalam bilik sains ni? Sampai banyak sangat peraturan yang kita perlu patuhi. Okey, kita tengok. Yang pertama, dalam bilik sains ada kerusi dan meja. Itu sudah tentulah. Kalau tak ada kerusi dan meja, macam mana kamu nak belajar kan? Okey, yang kedua, dalam bilik sains juga ada bahan cecair ataupun bahan kimia yang mungkin berbahaya. Yang ketiga, dalam bilik sains ada radas kaca, iaitu bahan yang mudah pecah. Yang keempat, dalam bilik sains juga ada bahan yang menjadi punca api, iaitu penunu bansen, iaitu bahan yang mudah terbakar. Okey, secara ringkasnya kamu perlu patuh peraturan bilik sains supaya keselamatan kamu dan keselesaan kamu sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti ataupun eksperimen sains adalah terjamin. Okay, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan keselamatan dan keselesaan kamu terjamin tu. Okey, yang pertama kita dapat mengelakkan kemalangan. Yang kedua, kita dapat pastikan aktiviti ataupun eksperimen sains itu berjalan dengan lancar. Okey, contoh kemalangan yang mungkin berlaku kalau kamu tidak patuh pada peraturan bilik sains ialah bahan ataupun terutama sekali radas sains yang kaca itu akan rosak ataupun pecah. Yang kedua, kalau kamu bergurau, kamu berlari-lari dalam bilik sains, mungkin akan berlaku kecederaan pada kamu ataupun kawan kamu. Yang ketiga, kalau kamu main-main dengan penunu bansen, main-main dengan bahan yang mudah terbakar, mungkin akan berlaku kebakaran dalam bilik sains. Nanti langsung tak dapat kamu guna bilik sains kamu. Okey, kita tengok dulu peraturan-peraturan sebelum kamu melakukan aktiviti dalam bilik sains. Yang pertama, beratur di luar bilik sains dengan senyap. Tunggu arahan daripada cikgu kamu. Okey, bila cikgu kamu benarkan kamu masuk, baru kamu masuk. Okey, murid-murid hanya dibenarkan masuk dengan kebenaran guru. Okey, yang ketiga, sebaik saja kamu masuk ke dalam bilik sains, kamu mesti pastikan bahawa tingkap dibuka supaya berlaku pengaliran udara. Yang keempat, kamu mestilah duduk di tempat yang telah ditetapkan. Jangan sekejap kamu pergi ke meja ini, sekejap kamu pergi ke meja lain. Okey, yang kelima, ikat rambut dan pakai pakaian yang kemas dengan kasut tertutup. Ini supaya dapat mengelakkan kemalangan lah. Okey, seterusnya, semasa menjalankan aktiviti kamu perlu jalankan mengikut arahan daripada guru kamu. Ikut langkah-langkah yang telah guru kamu tetapkan. Okey, jika berlaku kemalangan, kamu mesti laporkan kemalangan, kecederaan atau kerosakan kepada guru kamu. Yang ketiga, gunakan peralatan di dalam peti kecemasan dengan kebenaran guru. Kalau cikgu tak bagi, jangan guna. Okey, yang keempat, jika kamu perlu menggunakan penunu bansen,
nyalakan penunuh Bunsen itu dengan menggunakan pemetik api supaya lebih selamat. Yang kelima, hidu, rasa dan sentuh bahan di dalam bilik sains hanya dengan kebenaran guru. Ini kerana dalam bilik sains ada bahan yang berbahaya. Mungkin kalau kamu hidu ataupun rasa tanpa kebenaran daripada guru, mungkin akan berlaku kecederaan ataupun keracunan. Yang keenam, padamkan bahan yang terbakar dengan menggunakan air sebelum kamu buang dalam tong sampah. Okey, kita teruskan. Ini adalah peraturan yang mesti dipatuhi selepas kamu melakukan aktiviti. Okey. Yang pertama, sisa dan sampah kamu mesti buang dengan cara yang betul. Contohnya kalau sampah pepejal seperti kertas, kayu, kamu buang dalam tong sampah. Sisa cecair pula kamu mesti buang ke dalam sinki. Yang kedua, kerusi dan meja mesti kamu susun dengan teratur sebelum kamu meninggalkan bilik sains. Yang ketiga, peralatan yang telah selesai digunakan mestilah kamu bersihkan dan kamu susun semula di tempat asalnya. Yang keempat, pastikan kamu tutup tingkap, suis, lampu dan kipas sebelum meninggalkan bilik sains. Dan yang kelima, kamu mesti memastikan bilik sains berada di dalam kemas dan teratur sebelum meninggalkan bilik sains. Mungkin ada kawan kamu dari kelas lain, dari tahun lain pula yang akan guna bilik sains itu. Okey, ini pula merupakan perkara-perkara yang dilarang ataupun yang kamu tak boleh buat dalam bilik sains. Yang pertama, jangan makan dan minum semasa berada dalam bilik sains. Yang kedua, jangan bergurau dan berlari-lari dalam bilik sains. Yang ketiga, jangan bermain-main dengan peralatan sains. Dan yang keempat, jangan bawa keluar peralatan dan bahan sains tanpa kebenaran guru. Ini semua supaya kita dapat mengelakkan berlakunya kemalangan semasa berada dalam bilik sains. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu dapat faham dan kamu dapat aplikasikan peraturan-peraturan ini semasa kamu berada dalam bilik sains itu nanti. Sekian, jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Okey, terima kasih.